Buletin Didik 15 Oktober bersama saya, Miji Saleh. Keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan SPMU 2022 akan dikeluarkan pada Khamis depan. Kementerian Pendidikan KPM menerusi kenyataan yang dikeluarkan hari ini memaklumkan calon boleh membuat semakan keputusan tersebut secara dalam talian. Ia boleh dilakukan menerusi pautan myresult.spmu.moe.gov.my bermula 10 pagi pada 20 Oktober hingga 6 petang 26 Oktober ini. Selain itu, calon juga boleh memperoleh keputusan secara khidmat pesanan ringkas SMS. Melalui SMS, calon boleh mendapatkan rumusan keputusan dengan menaip SPMU, jarak nombor kad pengenalan, jarak angka giliran dan hantar ke 15888. Untuk rekod SPMU 2022 yang dilaksanakan pada 12 hingga 14 September lalu melibatkan 7,720 calon di 209 pusat peperiksaan di seluruh negara. Menteri Kanan Pendidikan siang tadi berkesempatan singgah di Sekolah Kebangsaan SK Putrajaya Presin 17-1 dalam program Hari Sukan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Genius bersempena Hari Sukan Negara. Program itu berlangsung meriah dengan kehadiran anak-anak genius negara dan genius kurnia dan ibu bapa. Jelas Datuk Dr. Razi menerusi perkongsiannya di Facebook, bukan murid sahaja yang gembira dan seronok menyertai aktiviti yang disediakan. Ibu bapa turut sama kelihatan begitu teruja menyertai pertandingan yang diadakan. Ada yang mewakili pasukan Adiwira Superman, Ninja Turtle, Bumblebee dan Captain America. Tambah Datuk Dr. Razi, tindakannya singgah ke sekolah atau program berkaitan sekolah tanpa protokol atau sambutan rasmi memang menjadi amalannya. Melalui pendekatan ini, kata Datuk Dr. Razi, beliau dapat meluangkan lebih masa untuk mendekati murid, guru dan ibu bapa. Pentadbir sekolah dan guru juga tidak perlu membuat persiapan berhari-hari dengan bermacam-macam jawatan kuasa. Kerana yang lebih penting bagi beliau adalah pihaknya dapat mengetahui kepayahan dan situasi sebenar yang berlaku di sekolah. 23 pelajar tahfiz di seluruh Perak dipilih menerima anugerah Hafiz Muda kerana berjaya menghafaz 30 juzuk Al-Quran, manakala 7 individu dianugerahkan Sijil Tahfiz Negeri Perak 2021 bersempena Majlis Anugerah Kecemerlangan Pendidikan Islam Negeri Perak 1444 Hijrah. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan berangkat bagi menyampaikan anugerah kepada penerima. Penganjuran kali ke-9 itu bertujuan memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada warga pendidik dan pelajar yang telah memberi sumbangan kepada kecemerlangan pembangunan Islam di Perak. Hadir sama Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad. Selain anugerah Hafiz Muda dan Sijil Tahfiz Negeri Perak, beberapa kategori lain turut dianugerahkan. Antaranya anugerah sekolah dan pelajar terbaik bagi ujian penilaian kelas KAFA UPKK, Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM. Turut dianugerahkan Sijil Pengajian Masjid, anugerah Guru Cemerlang dan anugerah Jasemu dikenang. Selain itu, anugerah khas pendidik diberikan kepada bekas Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pendidikan Jabatan Agama Islam Perak, Muhammad Nasar Kurdi. Antara sumbangannya mewujudkan KAFA Menengah dikenali sebagai Akademi Insan Muda Ar-Rizwan atau Aiman pada 2018. Sultan Nazrin turut melancarkan buku Al-Syahadah Al-Idadiyah Ad-Diniyah yang bertujuan memperkasa penguasaan bahasa Arab sebagai persediaan pelajar yang menyambung pengajian di Timur Tengah. Baginda turut melancarkan kurikulum standard asas pengajian Islam orang kurang upaya OKU Negeri Perak yang bertujuan memastikan perjalanan kelas lebih terancang dan sistematik. Berperanan sebagai tapak semayan pembangunan minda yang berjaya melahirkan ribuan ulama dan umara, Madrasah Idrisiah di Bukit Candan, Kuala Kangsar yang kini menjangkau usia 100 tahun antara institusi agama Islam tertua di Perak yang disifatkan sebagai khazanah ummah. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan berangkat merasmikan sambutan 100 tahun Madrasah Idrisiah. Idea untuk menubuhkan pusat pengajian Islam yang menggabungkan sistem persekolahan moden dengan ciri sekolah pondok tradisional dirintis pada tahun 1917 oleh Sultan Perak ke-28 Sultan Idris Mursyidul Azam Shah. Bagi merealisasikan idea itu, baginda telah mewakafkan 1.21 hektar tanah untuk pembinaan madrasah
dan 23 buah kedai di Pekan Kuala Kangsar sebagai bantuan dana untuk membiayai perbelanjaan madrasah. Dibangunkan pada zaman pemerintahan anak anda baginda Sultan Perak ke-30, Sultan Iskandar Shah, dan mula beroperasi pada 1342 Hijriah bersamaan 1922 Masihi. Pelajar sulung madrasah terdiri daripada 23 orang anak yatim telah memulakan pengajian pada bulan Ogos 1922. Tuan Guru Syekh Haji Nawawi Tahir ialah ulama yang berperanan penting bersama tenaga pendidik merangka kandungan dan pendekatan pendidikan di madrasah itu. Dalam titah perasmiannya, Sultan Nazrin menyifatkan Madrasah Idrisiah mengabsahkan peranan Raja Melayu dalam melindungi, memelihara, membangunkan dan mengembangkan agama Islam. Tambah baginda lagi, kedudukan madrasah berhadapan Masjid Ubudiyah berperanan sebagai pelengkap yang menghubung jalin peranan masjid dengan program pembangunan insan dan perkembangan ilmu. Pada majlis itu, Sultan Nazrin turut menyampaikan anugerah tokoh alumni cemerlang kepada pensyarah kanan di Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Madya Dr. Zulkifli Hassan. 2 ekor gajah denak diperkenalkan kepada orang ramai sempena Karnival Kementerian Tenaga dan Sumber Asli yang berlangsung di Kota Baru, Kelantan. Diberi nama Cherry dan Sanum, kedua-dua gajah betina itu dibawa khas dari Kuala Gandah, Pahang untuk dipertonton secara berdepan kepada kira-kira 30,000 penonton yang hadir. Cherry dan Sanum boleh dilihat bermula jam 8 pagi hingga 6 petang di Lembah Sirih. Kalau kita tengok gajah sekarang ni, dia agak mamai lagi, dia mengantuk, penat lah sikit. Jadi, berapa jauh perjalanan? Lebih kurang 7 jam lah nak sampai ke Kota Baru ni. Kota Baru, daripada Kota Baru ke Kuala Gandah. Jadi, nama gajah? Yang tak ada ekor tu, nama dia Sanum. Yang ada ekor tu Cherry, dua-dua betina lah. Dia daripada kecil kita ambil yang Sanum tu, umur dia lebih kurang 5 tahun lah. 2 tahun. 2 tahun kita ambil, yang tu diserang oleh harimau lah, masa kita selamatkan dia tu. Di Sungai Sanum, Perak. Umur dia sekarang? Sekarang umur dia dah 17 tahun. Beliau berkata demikian di lokasi 2 ekor gajah berkenaan dipamerkan di Lembah Sirih, Kota Baru. Tambah cikgu, pameran gajah diadakan antara lain bagi memberi kesedaran kepada orang ramai berkenaan kepentingan melindungi dan memelihara spesies gajah terutamanya di Malaysia yang merupakan salah satu khazanah biodiversiti negara yang berharga. Malah katanya agensi di bawah Perhilitan Semenanjung Malaysia turut mewujudkan tabung bagi memberi sokongan kepada usaha itu. Teruja bawa anak tunjuk depan ria. Jadi, mana sana pernah gajah? Sonok ke? Sonok. Dengan teruja lah. Tak payah tengok gajah. Jinak Jinak. Sementara itu, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli berhasrat meletakkan 2 ekor gajah jinak dari Pusat Konservasi Gajah berkenaan di Zoo Kuala Krai dalam masa terdekat bagi membolehkan orang ramai melihat dengan dekat haiwan berkenaan. Bertemu kembali. Masalah keciciran dalam kalangan murid orang asli bukanlah perkara baharu, malah ia berterusan sehingga kini. Namun Sekolah Kebangsaan SK Kuala Betis Gua Musang tampil dengan strategi tersendiri dalam menarik minat murid untuk ke sekolah menerusi pendidikan muzik. Biarpun berada jauh di pedalaman dan mempunyai lebih 80% pelajar orang asli, sekolah ini berjaya melahirkan murid yang berjaya dalam seni muzik menerusi bimbingan gurunya Nur Amin Husin. Menurut Cikgu Nur Amin yang telah berkhidmat di SK Kuala Betis selama 12 tahun ini, muzik merupakan salah satu elemen penting menarik murid untuk datang ke sekolah. Di sini murid-murid asli suku kaum Temia antaranya 80% murid di sini adalah orang asli. Mereka sangat menggemari pendidikan muzik. Di sini saya dapat cungkil pelbagai bakat dan
penglibatan mereka sangat menggalakkan dan memberangsangkan. Bagi saya, muzik bagi mereka adalah salah satu elemen yang penting untuk tarik minat mereka untuk datang ke sekolah. Sekarang ini kita telah membina beberapa kumpulan, antaranya kumpulan kompang, kumpulan choir, kumpulan nyanyian duet dan solo. Dan yang paling penting sekali, mereka didedahkan dengan nyanyian choir ni, sebab mereka bukan daripada suku kaum yang mempunyai pengetahuan yang lebih dalam nyanyian choir, tapi mereka telah berjaya buktikan ke peringkat negeri, di mana dapat tempat kedua di peringkat negeri yang telah berlangsung pada tahun yang lalu. Bagi murid orang asli, Nur Syafiqah Abdullah 12 tahun memberitahu, minatnya dalam seni muzik dapat dikembangkan secara meluas di sekolah menggunakan pelbagai platform yang disediakan. Saya suka sangat dengan mata pelajaran muzik daripada mata pelajaran yang lain. Saya pernah terlibat nyanyian nasyid, menjadi konduktor choir, dan saya suka menyanyi, menari dan bermain alat muzik. Sementara itu, penolong kanan hal ehwal murid Zamri Mat Ail memberitahu dia menyambut baik usaha guru muzik itu dalam menghasilkan bilik studio khas kepada murid yang berminat dalam bidang nyanyian untuk membuat latihan. Murid asli adalah murid yang mudah untuk kita bentuk, dan salah satu cara adalah melalui muzik. Dan apa yang telah Cikgu Amin telah buat adalah sesuatu yang saya rasa bertepatanlah untuk menarik minat murid asli untuk ke sekolah. Seiring usia, pastinya masalah tulang belakang dan saraf antara penyakit yang boleh mendatangkan ketidakselesaan dalam kehidupan seharian. Namun dengan rawatan yang betul, masalah ini dapat diatasi. Segmen Kerjaya Pilihan minggu ini membawa profesyen mekanik tubuh yang hanya menggunakan kemahiran tangan, lengan, siku dan jari jemari untuk merawat pesakit. 8 tahun dalam bidang perawatan tulang belakang dan saraf, Muhammad Sakwatul Islam Muhammad Azmal jatuh cinta dengan kerjaya ini selepas sering mendapat pendedahan daripada ayahnya, Tabib Abu Bakar As-Siddiq Ar-Razi sejak kecil. Biarpun tidak mendapat pendidikan formal untuk bidang yang diceburi ini, kaedah rawatan yang diketengahkan mereka dipelajari daripada bapa sendiri. Minat tu dia datang disebabkan oleh orang kata apa, ayah saya sendirilah, di mana dia ajar apa itu pusat tu ni, macam mana kita rawat berkaitan dengan anatomi fisiologi. Daripada situ dia datang minat untuk kita mengetahui lebih lanjut kan, nak tahu betul ke rawatan yang macam ni dapat menyelesaikan masalah ni. So dengan bila kita belajar teori, dan yang lagi menambah lagi minat saya, bila ayah saya ajar teori, on the same time kita akan terus proceed on practical. So dekat situ kita akan nampak dia punya result. Menariknya, teknik-teknik rawatan ini turut dikuasai oleh 7 lagi adik-beradik Muhammad Sakwatul yang turut menjalankan profesyen sama. Muhammad Al-Fatih, 31 tahun, antara yang berpengalaman selama 16 tahun dalam bidang ini. Berbagai penyakit yang kita terima, macam contoh slip disc, iaitu stroke pun ada juga, yang mana daripada dia punya respon tangan tu yang mana kurang beri respon, dia dapat memberi respon, mana kita membantu dia merangsang bahagian saraf tulang belakang tu. Contoh bahagian sendiri mana yang dah tersepit pun kita membantu yang mana yang ada penekanan pada bahagian saraf tu. Jadi kita tolak buat injakan tu menyebabkan dia dah selesa balik. Macam contoh kurang kebas, dah tak rasa kebas. Biarpun masalah tulang belakang dan saraf sinonim dengan mereka yang lebih berusia, pasangan adik-beradik ini akui masalah ini boleh terjadi kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia. Faktor pekerjaan, persekitaran, tabiat dan juga kemalangan boleh menyumbang kepada masalah-masalah ini. Pengalaman yang paling kritikal lah yang saya nampak, ada seorang adik ni yang berusia 14 tahun, di mana badan dia, tulang belakang dia dah start jadi S. Iaitu dipanggil masalah ni dipanggil skoliosis lah. Skoliosis ni boleh terjadi, tulang belakang tu akan bentuk C ataupun akan berlaku S. Okey, di mana kebanyakan tulang belakang ni berlaku, saya ingat ni kebanyakannya akan berlaku pada
wanita yang kurus dan yang tinggi. Hanya menggunakan kemahiran tangan, rawatan yang dijalankan berfokuskan teknik manual termasuk pelarasan tulang belakang serta manipulasi sendi dan tisu lembut dengan tumpuan kepada beberapa fungsi. Ini termasuk menambah baik fungsi sendi, mengurangkan kesakitan dan kecacatan serta membantu proses rehabilitasi. Sehingga kini mereka gembira dapat merawat ribuan pesakit sehingga ada yang hampir pulih dan dapat menjalani kehidupan mereka secara normal. Minggu ini, segmen Wartawan Cilik menyediakan laporan mengenai keunikan mercu Tanda Baharu Terengganu, Jambatan Gantung atau Drawbridge. Kita ikuti laporan yang disediakan Muhammad Nazim Iqbal, Muhammad Ihsan Jimmy dan Nur Mutiah Kaisara Muhammad Al-Alif dari TV PSS Sekolah Kebangsaan Kompleks Gung Badak. Inilah mercu Tanda Baharu Terengganu, iaitu jambatan ikonik atau drawbridge. Terletak di lokasi strategik di muara Sungai Terengganu, pasti memukau dengan sajian panorama indah buat pengunjung. Assalamualaikum. Saya Nazim dan rakan saya Mutiah dari TV PSS My SKKGB Channel, Sekolah Kebangsaan Kompleks Gung Badak, Kuala Nerus, Terengganu. Sekarang kami berada di Drawbridge Terengganu yang merupakan sebuah jambatan angkat yang terletak di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia. Kami akan membawa anda meneroka apa yang ada di sini. Kami sempat menemu bual Tuan Haji Ruzman bin Ismail, pengarah teknikal, operasi dan penyelenggaraan Drawbridge. Apakah keistimewaan yang ada pada drawbridge ini? Ya, yang pertamanya keistimewaan dia adalah salah satu-satunya lah drawbridge di Malaysia. Dan antara yang unik lah di seluruh dunia pun sebab kita ada tower. Kebanyakan drawbridge tidak ada tower. Yang ketiganya, drawbridge ini dia boleh diangkat dan ditutup untuk membenarkan laluan masuk dan menjadi penghubung utama lah antara kita punya kawasan utara dan selatan Terengganu. Bagaimanakah drawbridge ini diangkat? Drawbridge ini diangkat menggunakan sistem hidrolik, yang mana kita mempunyai 6 silinder. 6 silinder, 3 silinder di sebelah utara dan 3 lagi di sebelah selatan, menggunakan sistem hidrolik yang dikuasakan menggunakan kuasa elektrik. Pandangan daripada bawah garisan kuning di atas tadi. Di sinilah sistem hidrolik digunakan melalui kaedah counterweight bagi mengangkat jambatan angkat. Sekarang kita bertuah kerana dapat melihat proses buka dan tutup drawbridge dengan jarak yang dekat. Sekian saja laporan kami untuk kali ini. Hingga jumpa lagi. Bye. Pakak-pakak mari ke Terengganu.
Pesta Boneka kembali menemui penonton dengan tema edisi kali ini Remembrance. Acara yang mengumpulkan penggiat seni dari pelbagai negara itu telah diadakan di Yogyakarta, Indonesia pada 3 hingga 9 Oktober lalu. Festival yang berlangsung selama 6 hari itu menampilkan penggiat seni dari seluruh Asia, termasuk Thailand, Jepun dan Afghanistan. Tidak ketinggalan dari Eropah, antaranya Jerman dan Belanda. Saat ini juga mulai muncul nih kelompok-kelompok anak muda yang memang concernnya itu ke teater boneka. Kami lihat bagaimana di pesta boneka ini teman-teman Peppermoon bisa menghimpun kelompok-kelompok teater boneka baik di Indonesia maupun di luar Indonesia bisa berkumpul. Mungkin dari situ juga dari yang tadinya hanya menonton akhirnya terinspirasi, yuk kita coba buat juga kelompok teater boneka, termasuk juga kami 2 tahun pasca pandemi Covid ini. Jadi kita akhirnya mendapatkan terutama sih sebenarnya aura yang penonton berikan, suara tepuk tangan, suara respon-respon penonton, ketawa, mereka tegang, itu yang benar-benar membuat kami bisa juga tampil lebih all out dibandingkan kami tampil secara online. I got a lot of inspiration from the wayang kulit, and of course here it's like the center of the wayang kulit. So yes, I really wanted to join in and to see how people here would experience my story. Festival yang dianjurkan oleh Peppermoon Puppet Theatre itu juga turut menyediakan bengkel untuk bakal tok dalang yang berminat untuk menceburi bidang seni wayang kulit. Bagi peminat filem Harry Potter, semestinya mengenali Rubius Hagrid, watak penjaga makhluk magis serta rakan baik kepada Harry. Pemegang watak lelaki gergasi itu, Robbie Coltrane, dilapor telah meninggal dunia di usia 72 tahun. Pengumuman itu disahkan oleh ejennya Belinda Wright. Mendiang menghembuskan nafas terakhirnya di Hospital Forth Valley Royal Falkirk, Scotland. Bagaimanapun, punca kematian tidak dinyatakan. Selain Harry Potter, Coltrane pernah membintangi filem James Bond, GoldenEye dan The World Is Not Enough. Mendiang juga pernah menjadi hos bagi siri kes-kes jenayah lama yang dibuka semula, Robbie Coltrane's Critical Evidence. Piala Tun Abdul Razak, skuad hoki wanita Selangor sekali lagi ke pentas final selepas berjaya mengatasi pasukan pilihan Pahang menerusi kemenangan 2-1. Pertemuan Selangor menentang Pahang memang dinanti dengan slot ke perlawanan akhir menjadi rebutan kedua-dua pasukan. Dan Selangor bermula baik membuka jaringan seawal minit ketiga menerusi gol padang Fatin Syafiqah Mat Sukri. Minit ke-19, Selangor berjaya menggandakan kedudukan. Nur Rafiqah Syahzani Azhar menjaringkan gol kedua menerusi pukulan sudut penalti. Pahang cuba untuk bangkit memberikan saingan selepas itu, namun hanya berjaya merapatkan kedudukan hasil jaringan Nur Syazwani Zakaria ketika permainan berbaki seminit. Dan Selangor ceria mengesahkan tempat ke perlawanan akhir selepas menghuni kedudukan teratas kumpulan super dengan jumlah 7 mata. Menanti di pentas final esok, pasukan Melaka yang jelas tidak bermasalah mengatasi Pulau Pinang dengan kemenangan 4-1. Bagaimanapun, Melaka terpaksa menunggu sehingga minit ke-23 sebelum Nur Raslinda Said memecah kebuntuan. Dan kedudukan Melaka tambah kukuh selepas Khairunisa Ayuni Muhammad Syahrudin menggandakan jaringan menerusi gol sudut penalti 3 minit berselang. 2 minit sebaik suku ketiga bersambung, kedudukan menjadi 3-0 hasil gol padang Nur Syafiqah Ishak.
Pulau Pinang sekadar mencetak 1 gol pada minit ke-40 menerusi jaringan sudut penalti Alisha Yushira Badri. Sementara Nur Syafiqah sempat menambah gol kedua peribadi pada minit ke-57 melengkapkan kemenangan 4-1 memihak Melaka. Perlawanan akhir antara Melaka dan Selangor dijadualkan berlangsung jam 6 petang esok. Visual kepulangan 4 angkasawan kapsul kru Dragon SpaceX ke bumi kami jadikan penutup buletin Didik. Saya Midi Saleh, salam hormat, kita jumpa lagi.